Semenyih terletak di hujung Selangor, menghubungkan negeri itu dengan sempadan Negeri Sembilan, sehingga ramai keliru dengan kedudukan mukim itu yang berada dalam daerah Hulu Langat. Menurut sejarah, Semenyih pada asalnya di bawah pemerintahan Negeri Sembilan, manakala Lukut di bawah pemerintahan Selangor sebelum berlaku perubahan pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Samad. Kerana itu, kebanyakan penduduk dalam mukim itu mempunyai kaitan dengan orang Minangkabau yang ramai juga berada dalam Negeri Sembilan. Uniknya, Semenyih meskipun berada di hujung negeri Selangor dan ramai orang beranggapan mukim itu jauh ketinggalan, namun hakikatnya Semenyih sedang pesat membangun dan dalam masa yang sama masih mempunyai kampung tradisi yang kekal berimejkan kehidupan masyarakat desa. Bagi masyarakat Semenyih, pembangunan yang begitu terasa dan sangat pantas sehingga mewujudkan jurang ketara antara kawasan di Pekan dan di desa. Ya, pembangunan di kawasan Sungai Macan sampai kemari saya rasa agak lembab sikit sebab ialah kebanyakannya kita kalau lihat rumah-rumah pun masih rumah lama lagi. Yang mana kita lihat kalau rumah yang cantik tu mungkin anak dia dah pencen, baru rumah barulah. Contohnya macam pekan lama yang ada daripada sini, saya ingat daripada dulu sampai sekarang pun bangunan tu terbiar lama. Bangunan tu seingat saya lah tahun 1930 pun dah ada, tapi terbiar begitu saja, tanpa ada usaha untuk membangunkan. Jadi saya berharaplah benda ni jangan terlepas pandang lah, dia menjadi salah satu tanda dalam Terengganu ni. Kalau boleh benda tu diusahakan, dibangunkan balik, jangan diabaikan menjadi bangunan yang buruk. Apabila anak-anak kita kerja di kampung ni, kerja kilang dengan 1,500, nak beli rumah yang harga 700,000. Mampu tak mampu? Jadi ke mana nak pergi anak-anak muda kita kampung ni? Luahan penduduk di kampung Pasir Baru dan Beranang itu merujuk kepada pembangunan tidak seimbang yang mana begitu banyak projek perumahan mega yang mengubah landscape Semenyih, sedangkan di pedalaman pembangunan belum terasa. Namun bagi ahli Parlimen Hulu Langat yang berhormat Hasanuddin Mohamad Yunus, ada sebab kenapa konsep kampung asal perlu dipelihara. Penduduk asal kampung tu saya percaya tak akan mampu untuk berlawan dengan developer yang ada di sekeliling mereka untuk buat rumah lebih tinggi lagi. Saya rasa bukan itu pertandingan ataupun persaingannya. Yang kita nak latih mereka supaya pembangunan yang ada di sekeliling ini dengan adanya penduduk-penduduk dan pelancong yang datang di campuran itu nak jadikan kekal identiti Beranang ini sebagai tanah pertanian yang subur, tapi mereka ada kemahiran-kemahiran. Kalau kita kembali tadi tentang Beranang yang terkenal dengan memantai. So kita nak kekalkan identiti itu, ia jadi kawasan penternakan. Kita nak penduduk-penduduk Beranang pertingkatkan kualiti penternakan mereka supaya Beranang yang terkenal pada bulan puasa memantai itu bukan hanya bulan puasa saja. Kita nak di sekeliling Beranang pembekal lembu yang terbaik dan teknik-teknik penternakan yang moden yang akhirnya nanti menjadi pembekal lembu daripada Beranang Semenyih yang begitu hebat. Dan kita tak nak hanya mereka melihat pembangunan yang ada keliling mereka dengan begitu kagum dan mereka tak dapat apa-apa. Bukan sekadar isu pembangunan yang tidak seimbang, pelbagai isu lain turut dibangkitkan terutama mengenai pengurusan prasarana dalam Dun Semenyih. Pengurusan sampah di Sungai Semenyih yang menjadi nadi kepada bekalan air di Lembah Kelang sudah begitu lama tidak diselesaikan. Isu jalan Beranang ke Semenyih yang sering sesak turut menimbulkan rasa kurang senang penduduk di situ. Di Kampung Pasir ini ada satu je tempat sampah, pembuangan sampah yang mana MKJ uruskan. Dalam kampung macam ini yang besar, tak terurus sampah. Sampai berlambak jatuh dalam sungai. Sebab sampah tu di tepi sungai. Sedangkan masa ni pun kerajaan melaung-laung kebersihan sungai, indahkan sungai, tapi masalah tong sampah tu. Saya rasa kalau dilantik wakil rakyat, tak kira siapalah wakil rakyat pun, kalau dia dapat menang, tolong jengah-jengah kampung. Jangan bila ada masalah pun nak datang kampung. Betul lah, yang kita dah tengok pembangunan yang di Eco Hill apa semua tu. Bila perjalanan daripada kampung tradisi, contoh nak pergi ke Pekan Semenyih, jalan daripada Bandar Tasik Kusuma ni yang Pesat membangun, besar. Ada 3-4 link. Bila sampai satu pada jembatan yang ada yang kecil daripada dulu sampai sekarang nanti ada perubahan, jalan tu dia jadi stuck. Jembatan Kampung Rincing kalau tak silap saya. Terlalu sesak. Bila waktu sekolah, waktu tengah hari, waktu budak sekolah balik, jadi dia terlalu sesak. Tak ada usaha untuk memperbaiki benda tu. Merujuk kepada Dewan Undangan Negeri Semenyih,
Dengan kepadatan penduduk dan pengundi melebihi 50,000 orang, Dun Semenyih begitu luas bermula dari Sungai Kantan sehingga membawa ke Pekan Beranang dan lebih jauh lagi ke pelusuk Sungai Tekala. Sejak pilihan raya umum pertama, Barisan Nasional menerusi Parti UMNO adalah kuasa kuat politik di Semenyih dengan memenangi semua pilihan raya sebelum tumbang di tangan Pakatan Harapan dalam PRU 14 pada 2018. Dengan mendapat majoriti 8,964 undi, Bakhtiar Muhammad Noor yang mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia membuat kejutan besar mengalahkan Datuk Johan Abdul Aziz yang sudah 2 penggal menang di Dun Semenyih. Namun tidak sampai setahun, Bakhtiar meninggal dunia pada 11 Januari kerana serangan jantung. Pemergiannya membawa kepada satu pilihan raya kecil dan bakal menjadi medan pertembungan parti politik pada 2 Mac 2019. Bagi beberapa pimpinan parti utama di Semenyih, pertembungan pada PRK kali ini pastinya sengit kerana semua pihak sedang berdepan pelbagai masalah yang dinilai rakyat untuk membuat satu keputusan. Kalau kita lihat, air itu terkepung dengan satu halangan. Air semakin tinggi. Dan bila sampai masanya batu itu pecah dan air itu mengalir dengan laju. Betul, selama ini UMNO merupakan di Semenyih ini kubu kuat UMNO. Bertahun-tahun nak tembus tak boleh. Tapi mulai daripada tahun 2018, halangan itu telah pecah dan air telah mengalir dengan lajunya. So air ini tak boleh dihalang lagi. So kekuatan Pakatan Harapan begitu terserlah di Semenyih ini. Sukar untuk mereka ambil balik. Betul, kalau PRK kali ini ianya tidak akan merubah kerajaan. Tetapi sekurang-kurangnya suara lantang daripada Semenyih ini yang di mana kepadatan penduduknya yang semakin hari semakin dahsyat penambahannya, bagilah peluang kepada pembangkang khususnya BN untuk menyuarakan. Saya percaya orang ramai tetap akan memilih sebuah parti yang mewakili kerajaan yang sedia ada, kerajaan yang sedang memerintah untuk membantu penyaluran pembangunan dan sebagainya. Ini bukan satu benda yang pelik kerana mereka telah merasakan kenikmatan yang ada itu. Saya yakin kita mampu untuk memenangi kerusi di Semenyih ini. Yang pertamanya, kalau kita buat kajian dari segi jumlah undi yang diperolehi oleh blok pembangkang dengan kajian hari ini, tidak ada beza, tak jauh beza, 50-50. Itu kata mereka. Namun bagi orang ramai, ada pelbagai isu yang mereka mahu pemimpin di Semenyih perjuangkan. Banyak isu lama yang bagi mereka sehingga hari ini belum dapat diselesaikan. Isu tanah umpamanya menjadi kerisauan masyarakat Melayu asal dan orang asli yang menghuni Semenyih sejak puluhan, malahan ratusan tahun. Tanah ni kita nak selesaikan hal tanah je lah. Macam tanah orang asli lah. Itu tanah kekal lah kan. Ni kalau lah tanah tersimpan, kita duduk situ, dah macam kita orang nak tebang sikit, macam forest dia marah kan. Tak boleh tebang. Tak boleh tebang, kita macam saya cakap lah. Kita buat tebang ni buat kebun lah. Tanam ubi ke, macam tanam pisang ke apa kan, gitulah. Pasal kita duduk tersimpan. Isu Kampung Pasir Baru ni saya rasa masalah geran tanah yang akan tamat tempoh pada 2033. Yang ini lebih kurang 14 tahun lagi daripada tarikh sekarang ni. Isu ni saya rasa isu yang sangat mustahil lah bagi generasi akan datang lah kalau kami semua orang tua-tua ni tak ada. Jadi kalau isu ini tidak dipercepatkan untuk diberi kontrak ataupun 99 tahun lagi, maka saya takut jadi kalau gerak ini tidak diperbaharui akan menjadikan nanti masalah yang akan datang lah pada generasi akan datang kita. Meskipun isu pembangunan menjadi perdebatan di pedalaman Semenyih, berbeza sekali dengan penduduk di kawasan Pekan yang merasakan sudah cukup selesa, tetapi mereka merasa terkesan dengan sikap pemimpin yang selama ini tidak banyak meluangkan masa mendekati mereka. Tentu sekali, senario itu perlu diberi perhatian jika calon yang bertanding mahu parti mereka menguasai DUN itu. Pembangunan tu begitu rancak lah.
yang begitu rancak. Kalau dulu tak ada kondo, sekarang ada kondo, perumahan-perumahan elit dan sebagainya. Sistem jalan rayanya, mana dulu kalau kita di Bandar Rinci ni agak sukar nak ke KL kerana terpaksa mengikut jalan yang lama tu. Sekarang hari ni bagi saya dah begitu baik. Cuma perhatian pemimpin-pemimpin masyarakat tu agak kurang. Dengan senario semasa politik negara yang sukar diramal, apakah strategi yang perlu digunakan parti bertanding di Dun Semenyih jika mahu menang dalam PRK kali ini? Adakah janji pembangunan atau pemberian dalam tempoh berkempen mampu memberi kelebihan kepada mereka? Apa sebenarnya yang masyarakat Semenyih mahu mereka laksanakan untuk menawan hati mereka? Kalau betul-betul orang memantukan orang asli ni, kita percaya ke dia lah. Kalau tak betul memantukan orang asli, kita tak ikut jugalah. Macam tu. Kalau terus kita minta ni dia bagi, ni bagi, kita pun ikut dia lah kan. Kalau untuk sesuatu parti tu dia nak menang, dia kena memilih kabilah-kabilah ni dan mendekati. Supaya itulah cara kalau dia orang nak menang. Tapi kalau dia orang tak ambil tahu, tak mempedulikan kabilah-kabilah yang ada di dalam Beranang ni, saya menceritakan hal Beranang, untuk dia menang di sini sesolid super macam kerajaan sebelum ni. Dia orang memang menjaga kabilah-kabilah ni. Apabila kabilah-kabilah ni diabaikan, itulah salah satu punca yang saya nampak kekalahan tu terjadi. Dan tak mungkin benda ni dan tak mustahil akan terjadi juga jika kabilah-kabilah ni tak dijaga. Hari ni orang tak tengok sangat parti. Orang nak tengok calon tu. Apa yang dia boleh bagi kepada, apa yang dia boleh sumbang kepada masyarakat. Kalau kita nak tengok, kalau dulu-dulu mungkin mungkin orang bersandarkan kepada parti. Hari ni orang sudah tidak setia dengan parti. Macam kami sini pun, kami tak setia dengan parti. Kami nak pemimpin yang mana boleh membantu kami, mana yang boleh membantu masyarakat, itu yang kami akan pilih. Kami nak anak tempatan. Kami mesti nak anak tempatan. Sebab bukan kata statement itu benar daripada dulu lagi, kami nak anak tempatan. Anak tempatan Semenyih sendiri yang menjadi calon untuk berkhidmat di Semenyih ini. Sebab apa? Walaupun susah macam mana pun, bila dia anak tempatan, kami tahu di mana rumah dia. Di mana rumah keluarga dia. Maknanya kami boleh pergi cari dia. Kalau orang luar, di mana kami nak cari mereka? Dengan pelbagai isu yang dibangkitkan serta difahamkan ada beberapa kemelut dalam parti bertanding, pastinya pertembungan dalam PRK Semenyih kali ini sangat menarik untuk dijadikan perhatian. Adakah Pakatan Harapan mampu mempertahankan kursi yang baru tidak sampai setahun disandang, atau mampukah BN merampas kembali kursi tradisi mereka sejak PRU pertama lagi? Debaran pasti terasa. Adakah Sirih akan pulang ke gagang, atau mampukah Jemari yang memegang pena akan terus setia?